Menurut istilah perundangan, anak yang dilahirkan menerusi hubungan intim antara lelaki dan perempuan yang tidak mempunyai perjanjian ikatan yang sah seperti suami isteri, maka anak yang dilahirkan disebut sebagai anak luar nikah. Terdapat banyak punca yang mendorong kejadian ini berlaku dan kesan terhadap individu. Terdapat juga cara mengatasi masalah sosial tersebut. Antara punca-punca berlakunya anak luar nikah ialah yang pertama, pergaulan bebas. Remaja pada masa kini tidak menghiraukan tuntutan agama yang melarang untuk bergaul bebas tanpa memikirkan kesan negatif atas perbuatan tersebut. Sebagai contoh, remaja yang hangat bercinta akan mudah terjebak dengan gejala ini sekiranya mereka tidak dapat mengawal perasaan sehingga mereka melakukan perkara seperti seks bebas dan akhirnya melahirkan anak luar nikah. Kedua pula ialah kurangnya didikan agama daripada ibu bapa. Ibu bapa yang sibuk dengan kerjaya masing-masing sehingga mengabaikan tanggungjawab untuk mendidik anak-anak agar tidak terjebak dengan gejala sosial. Sebagai contoh, ibu bapa tidak memperdulikan tingkah laku anak-anak dan dengan siapa anak-anak berkawan sehingga mereka terjebak dengan seks bebas. Yang ketiga pula, pengaruh media sosial dan pendedahan bahan lucah. Internet yang tiada batas pencarian memudahkan remaja yang penuh rasa ingin tahu mengakses sehingga mereka berasa ingin mencuba akan perkara tersebut. Sebagai contoh, remaja yang mengakses bahan lucah sehingga mereka berasa ingin mencuba dan akhirnya dapat membolehkan mereka mengandung anak luar nikah. Kesan isu pembuangan bayi terhadap individu adalah salah satunya disebabkan stres. Hal ini dikatakan demikian kerana individu tersebut mungkin stres disebabkan orang sekeliling. Zaman kini, masyarakat suka memberi serong kepada seseorang yang mengandung tanpa bernikah ataupun mengandungkan anak luar nikah. Perkara sebegini akan mendorong individu tersebut untuk membuang anak mereka kerana mereka takut berasa malu dan dipandang serong oleh sesetengah masyarakat. Khususnya adalah mereka akan merasa kurang berkeyakinan diri. Hal ini disebabkan cemoohan orang sekeliling dan ini menyebabkan mereka berasa diri mereka tiada nilai di mata umum. Walaupun mereka cuba untuk mengasingkan diri mereka dengan orang sekeliling dengan berpindah ke tempat yang baru, namun cemoohan-cemoohan itu akan sentiasa ada dan menghantui diri mereka dan ini menyebabkan mereka sentiasa merasa rendah diri. Assalamualaikum, nama saya Nur Atika binti Zulkifli, nombor matrik 73131. Seterusnya saya akan menerangkan tentang kesan anak luar nikah kepada masyarakat. Okey, kesan yang pertama, masyarakat memulaukan anak luar nikah serta ibunya. Hal ini kerana mereka berasa malu dengan perbuatan tersebut. Maka mereka tidak ingin membantu anak serta ibu luar nikah ini. Hal ini kerana mereka berasa malu dengan perbuatan tersebut. Maka mereka tidak ingin membantu anak serta ibu luar nikah ini. Jadi hal ini akan menyukarkan ibu serta anaknya untuk meneruskan kehidupan. Okey, kesan yang kedua pula adalah kesan jangka masa panjang. Kesan jangka masa panjang ini, masyarakat mengambil mudah tentang perkara anak luar nikah ini. Hal ini saya berkata kerana Ketua Dewan Ulama PAS, Datuk Mahfuz Muhammad berkata, ini menurut hukum syarak, anak luar nikah adalah mahram bagi sebelah ibunya tetapi bukan mahram bagi sebelah bapanya. Jadi kerajaan telah menetapkan bahawa anak luar nikah yang dilahirkan boleh berbandkan, contohnya seperti Abdullah, Muhammad dan sebagainya. Hal ini akan menimbulkan kekeliruan di masa hadapan. Contohnya mereka akan mengelirukan serta menimbulkan dosa jika di sebelah bapanya tidak menutup aurat ketika bergaul bersama anak luar nikah tersebut. Sekian, terima kasih. Seterusnya, saya akan membincangkan cara-cara untuk mengatasi masalah kes kehamilan pula remaja dalam melahirkan anak luar nikah. Antara yang pertama, cara untuk yang mengatasi adalah dari peranan ibu bapa dan kawan-kawan. Peranan dari ibu bapa ialah merupakan
Ibu bapa hendaklah memberikan agama yang baik kepada anak-anak mereka supaya mereka tidak terpesong daripada agama ketika melakukan maksiat. Contohnya, seterusnya merupakan ialah peranan dari kawan-kawan. Kawan-kawan hendaklah menegur sekiranya melihat kawan mereka melakukan hal yang tidak baik. Sebaiknya peranan dari media massa hendaklah mengeluarkan sesuatu yang baik untuk para remaja pelajari. Contohnya mengeluarkan filem-filem yang mempunyai nilai moral yang baik, bukan sekadar hanya untuk menunjukkan nilai moral yang tidak baik untuk para remaja. Selain itu, pihak media massa juga harusnya memainkan peranan dari mengeluarkan artikel-artikel seperti ceramah agama, rohani dan menerapkan disiplin diri dalam pelajar dan seterusnya. Mengenalkan program Cakna Diri. Model Cakna Diri ini digunakan sebagai kurikulum sosial dan kesihatan reproduktif di sekolah-sekolah kerajaan. Ianya membantu memberi kaunseling dan nasihat kepada remaja-remaja yang bermasalah. Seterusnya, para remaja juga berpeluang untuk berseronok dengan pelbagai program pendidikan dan membina kemahiran melalui pelbagai aktiviti. Selain itu, program ini juga boleh membentuk remaja menjadi seorang yang sihat dan bertanggungjawab untuk menangani cabaran yang besar pada masa hadapan. Oleh itu, program Cakna Diri ini merupakan salah satu langkah yang baik untuk menerapkan disiplin diri dalam pelajar ataupun remaja yang bermasalah. Terang lagi bersuluh, isu anak luar nikah ini bukanlah isu biasa yang perlu diabaikan dan tidak diendahkan. Statistik negara menunjukkan peningkatan anak luar nikah saban tahun. Isu ini akan terus menular jika diabaikan dan tidak ditangani dengan segera. Langkah yang holistik perlulah diambil untuk membendung masalah ini. Oleh itu, kerjasama daripada semua pihak adalah amat penting kerana ke bukit sama-sama didaki, ke lurah sama-sama dituruni. Sekian daripada kami. Assalamualaikum dan salam sejahtera.